Maka sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah nak gambarkan sini, maka dalam perbincangan kita yang lepas juga, saya telah memberitahu pada tuan tentang bagaimana mereka merancang peperangan. Peperangan demi peperangan. Mereka merancang peperangan dunia pertama, kedua, ketiga. Ni ketiga sekarang. Dan mereka juga merancang tentang apa yang berlaku, contohnya peperangan biological weapon. Mereka menggunakan biological weapon. Apa yang kita sedang hadapi sebahagian daripada peperangan-peperangan yang kita tak perasan. Jadi di dalam hal itu, maka kita melihat bagaimana keadaan kita diserang dengan pelbagai-bagai, termasuklah peperangan-peperangan Ghazwa Fikr, Ghazwa Hati sebagainya. Maka itu semua adalah untuk nak mempersiapkan peperangan yang akhir. Untuk mempersiapkan kedatangan Raja itu, Al-Masih. Ini strategi terakhir. Fasa terakhir. Fasa terakhir. Sebelumnya, datang dia. Maka tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, dia akan menyerang yang pelbagai-bagai dunia untuk menguasai minyak lah, untuk menguasai harta-harta dunia inilah, menguasai kepimpinan manusia, pemimpin-pemimpin dia akan kuasai sebagainya. Tetapi yang ultimate dia yang akan kita bincangkan pada malam ini, iaitu dia mencadang, dia merancang, dia membina satu peperangan untuk menukar akidah manusia seluruh dunia. Dia nak menjadikan akidah manusia seluruh dunia ini mengikut acuan dia. Dan itulah sebenarnya yang menjadi sumber, kita kata, fitnah yang paling utama. Kalau kita tengok contoh, fitnah ad-dukhan. Ad-dukhan mungkin fitnahnya asap tebal dan sebagainya, mungkin menimbulkan ketakutan. Fitnah ad-dukhan menimbulkan ketakutan. Fitnah pergaduhan menimbulkan ketakutan. Tetapi apa sahaja yang dibuat itu sebenarnya menuju kepada satu fitnah yang paling besar, dan fitnah yang paling besar itu ialah fitnah untuk menukar agama seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Iaitu mereka akan membuat satu agama dunia dipanggil The New World Religion. Kenapa mereka nak menjadikan The New World Religion? Kenapa Iblis merancang The New World Religion? Kerana inilah asal kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia telah melaknat Iblis, dia menghalau keluar Iblis. Maka apa kata Iblis? Aku akan datang pada hamba-Mu dari depan, belakang, kanan, kiri. Datang dari semua sudut untuk menjadikan mereka ni orang yang tak bersyukur padamu. Orang yang tak bersyukur ni orang yang rosak akidah dia. Orang yang tidak boleh nak menyembahmu. Orang yang tak boleh nak melaksanakan titah perintahmu. Jadi kenapa dia tidak boleh bersyukur, tidak beramal dan sebagainya? Kerana dia tak kenal Allah. Dia akan bersyukur pada yang lain selain daripada Allah. Dia akan bersyukur kepada anak dia, Al-Masih Dajjal. Dan di sinilah yang kita lihat kemuncak kepada peperangan, kemuncak kepada perancangan mereka, perancangan Iblis ini untuk menguasai dunia. Dia bukan nak kuasa dunia ni. Dia bukan nak kuasa, kita kata setakat boleh ada kekayaan macam keluarga Rothschild. Dia ada kekayaan Rockefeller, dia ada kekayaan. Kita tengok macam nak kuasai dunia. Itu dia punya missionary je, kaki tangan dia je. Itu dia punya tentera-tentera dia. Dia tak nak dunia ni sebab dia tahu dunia ni tak ada manfaat pada dia. Dia dah rasa syurga. Dia dah rasa dunia tak ada apa. Tapi yang menghantui kepala Iblis ini, yang menjadikan hatinya itu tak puas hati dengan apa yang ada, ialah sakit hati dia, dendam, dengki dia kepada Adam, yang telah menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan sebab Allah jahat. Saya akan sebut sekali lagi. Tetapi kerana memang dia sendiri memilih untuk berlaku sombong di hadapan Allah. Dia menjadikan diri dia Tuhan. Walaupun dia tak perasan mungkin pada peringkat awal. Akhirnya dia tahu dan akhirnya dia rasa dengki, dendam. Dia kata, aku ni hidup tidak ada lain melainkan aku mesti merosakkan anak-anak Adam. Maka di sinilah kita lihat maksud merosakkan anak-anak Adam bukan hanya sekadar merampas tanah dia, merampas rumah dia,
merampas harta dia, ataupun menjadikan dia slave, hamba kepada dunia, ataupun menjadikan dia sebagai hamba kepada apa kita kata masyarakat hari ini telah menjadikan yang lain kan. Tapi sebenarnya dia nak menjadikan seluruh hidup manusia itu jauh dan terputus daripada Allah. Maka sebab itulah sebelum dia memerintah dunia secara kuku besi, detektor kuku besi, sebelum dia memerintah dunia secara kuku besi, maka perancangan dia yang terakhir, perang yang terakhir sebelum dia menyebabkan orang submit kepada dia, menyerah pada dia, ialah membina satu agama baru. Agama itulah disebut sebagai the New Age religion, ataupun kita panggil the New World Religion. Jadi tolong ikut saya betul-betul. Saya akan cakap step by step supaya kita faham. Jadi ini adalah asasi. Ini adalah asasi kenapa Dajjal datang. Nak menyesatkan semua manusia. Dia nak menyesatkan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Dan bukan Islam pun sama. Dan dia daripada penyesatan tadi, maka akhirnya dia akan menang. Dia akan menang. Dia akan bangga kerana dia telah mengalahkan anak Adam. Dan akhirnya dia boleh kata, dia kata apa? Engkau kalah Adam. Allah melaknat aku. Allah salah melaknat aku. Sebenarnya Allah kena simpan aku. Inilah yang digambarkan sombongnya iblis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi malam ini saya nak bincang satu tajuk ini, the New World Religion. Apabila kita melihat kepada the New World Religion, macam mana dia bermula? Macam mana dia bermula? Jadi the New World Religion ini kita tengok di mana pusat dia. Di mana pusat dia? Dia tidak akan bermula melainkan dengan ada satu center, satu pusat. Dan di zaman kita, kita berada di the second world order, the second new world order ataupun order dunia yang kedua. Setelah order dunia yang pertama berlaku selepas peperangan dunia pertama, League of Nation, Liga negara, Liga negara-negara, League of Nation. Kemudian selepas peperangan dunia kedua, berakhir pada tahun 1945, kurang lebih, maka the new world order yang kedua berlakulah apa yang digambarkan sebagai order dunia yang kedua. Siapa dia? United Nation, PBB. Jadi kita nak sebut sini, siapakah yang menguasai ataupun yang merancang untuk mendapatkan the new world order ini, the new world religion tadi kan. Iblis rancang di mana tempatnya. Dia akan bermula dengan United Nation, PBB. Tajuknya agak sensitif, tapi saya terpaksa beritahu pada tuan-tuan kerana apa yang saya beritahu ini adalah fakta-fakta, dan sebenarnya apa yang saya beritahu tuan-tuan ini supaya kita terselamat daripada tipu daya Al-Masih Dajjal. Baik, kalau kita tengok di dalam satu tulisan oleh Donald Key. Siapa Donald Key ni? Donald Key adalah President of Planetary Citizen Science and author, seorang penulis kepada The Earth at Omega. Di dalam satu tulisan dia, dalam satu presentation dia buat satu presentation. Ini adalah antara orang-orang yang bersama dengan dia. Saya dah sebut pada siri yang pertama dulu, mereka ada kaki tangan. Siapa kaki tangan mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nas adawata lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Ini Allah gambarkan kaki tangan mereka. La tajidanna asyaddan nas, kamu pasti jumpa di kalangan manusia mereka yang akan memusuhi. Perkataan dia memusuhi orang yang beriman. Dengan secara dahsyat sekali. Asyaddan nas, yang akan memusuhi kamu orang beriman, siapa dia? Al-Yahud walladzina asyraku, orang-orang Yahudi, Zionis, ulama mentafsirkan Zionis, dan juga orang-orang yang mensyirikkan Allah. Kita akan tengok dalam perbincangan kita ni, dua-dua ni dia guna. Dua-dua puak ni dia guna. Yang pertama sekali ialah orang-orang Zionis. Zionis terbagi dua. Satu Zionis dari kalangan Yahudi. Yahudi Zionis yang sekarang menjajah di Palestin. Yang satu lagi dipanggil Evangelical Jewish ataupun Evangelical Zionis. Yahudi daripada kalangan evangelis. Ini memang dah ada dah. Memang saya dah cerita yang lepas, dan insya-Allah saya akan tunjukkan, kalau Allah izin saya akan tunjukkan buku-buku yang mereka tulis
yang menunjukkan bahawa evangelis ini adalah sebenarnya orang-orang Zionis juga. Ini yang besar. Ini yang Allah maksudkan di dalam ayat itu. Sebahagian daripada ulama mentafsirkan begitu. Orang-orang Yahudi masih Zionis. Yang kedua ialah al-musyrikun. Jadi kita lihat dia ada kaki tangan dia. Musyrikun ni siapa? Orang yang ada banyak Tuhan, menyembah berhala. Baik. Jadi dua jenis grup ini dia terpecah kepada dalam menyusun the new world religion. Baik. Dalam satu ucapan yang disampaikan oleh Donald Keyes nama dia. Donald Keyes merupakan presiden kepada Planetary Citizen Center. Dia adalah merupakan seorang yang mengarang buku Earth at Omega. Kita boleh cari buku ni. Earth at Omega. Donald Keyes ini salah seorang pemimpin mereka telah menyampaikan satu ucapan. Transformation of self and society. Tajuk dia. Transformation of self. Transformation ni macam pernah dengar kat mana. Transformation of self and society. Mengubah, transform diri dan masyarakat. Ni macam ceramah ustaz aja kan. Tajuk dia kan. Dan kemudian towards a global society. Ke arah membina global society, masyarakat antarabangsa. Jadi dia telah menyampaikan ucapan dia di dalam simposium itu. Apa dia kata? Dia kata, we have a meditation at the United Nations a couple of time a week. Dia kata apa? Kami di United Nations ada meditation, ada buat ibadah, ada beribadah. Meditation ni pada dia lah ibadah. A couple of time, 2 kali seminggu. 2 kali seminggu akan ada upacara ibadah. The meditation leader is Sri Chin nama dia. And this is what he said about the situation. The United Nations is the chosen instrument of God. To be a chosen instrument means to be a divine messenger carrying the banner of God, inner vision and outer manifestation. Dia kata apa? United Nations Allah merupakan satu alat yang telah dipilih oleh Tuhan. Siapa Tuhan? Kita akan cerita siapa Tuhan yang dimaksudkan. To be the chosen instrument sebagai satu divine messenger. Satu messenger ni kita kata rasul, orang yang menyampaikan, yang akan membawa logo, akan membawa banner kepada inner vision, apa yang ada di dalam apa ni, visi yang ada di dalam Tuhan, dan juga apa yang akan dilakukan, outer manifestation. Maknanya disebut apa? Disebut United Nations ni bukanlah himpunan negara-negara, pemimpin-pemimpin negara yang berkumpul, berbincang supaya masing-masing ada kepentingan masing-masing, supaya masing-masing boleh jaga peace, keselamatan diri masing-masing. Tetapi sebenarnya United Nations ni dia kata apa? Dia ada vision. Vision siapa? The inner vision, visi dalam kepada Tuhan, God. Dan juga outer manifestation adalah merupakan plan tindakan. Luarannya, dalamnya misi dan visi, luarnya satu plan tindakan. One day the world will, dia kata satu hari the world will treasure and cherish the soul of the United Nations. Jadi satu hari seluruh dunia akan menghargai dan menjadikan roh kepada United Nations ini sebagai sesuatu yang akan menjadi kebanggaan mereka. With pride, dengan all loving, dengan kecintaan, dengan kemewahan, all fulfilling, dengan segala kehendak tercapai. Jadi United Nations bukanlah hanya sekadar perhimpunan wakil-wakil daripada negara-negara. Kita sebut apa? Persidangan bangsa-bangsa bersatu, PBB. Ataupun United Nations, negara-negara yang bersatu. Dia bukan untuk kepentingan negara itu, tetapi di belakangnya ada visi God, inner vision. Siapa God tu? Kita akan cerita. Jadi nak tunjuk sini, bagaimana apa yang digambarkan di sini, bahawa sebenarnya United Nations ini, dia ada visi dan misi spiritual. Ada soul, ada roh. Yang di dalamnya itu satu misi yang dia tak sebut di sini, tapi dia cakap ada sesuatu misi. Baik. Dan sebab itulah kita tengok di dalam keterangan dalam
apa yang ditulis di dalam tulisan-tulisan antara pimpinan-pimpinan mereka, mereka menyatakan, contohnya dia kata United Nations ini akan menjadi sebagai sebuah pusat, sebuah rumah yang akan menggabungkan semua perkataan-perkataan manusia, satu dari sudut perkataan, dan budaya satu, dan ideologi satu, dan politik satu. Semua satu. Jadi kita kata one world government, bukan maknanya one world government ni kita jumpa, bincang-bincang, masing-masing ada kepentingan. Tak, satu, memang satu negara yang sebenarnya. Dan kemudian di sinilah dia menggambarkan United Nations is steadily becoming the center of a syncretic new world religion. Jadi dia kata sini, the United Nations sedang menuju secara teguh bergerak kepada syncretic new world religion. Apa maksud syncretic ni? Satu kesatuan, united of the new world religion, and sesuatu yang agak pelik, a weird and diabolical convergence of the new age mysticism. Jadi kita lihat di sini, United Nations akan menjadi satu tempat yang menyatukan semua agama. Ini satu yang pelik. Kenapa pelik? Dan satu yang jahat. Kenapa jahat? Kerana agama ni tak sama antara satu sama lain. Contohnya, ada agama-agama yang bersifat polytheism, yang ada banyak Tuhan. Ada agama-agama yang monotheism, yang satu Tuhan. Agama-agama satu Tuhan seperti disebut kat sini, Kristian, Islam dan Jewish. Dia kata ni satu Tuhan. Yang lain-lain ada banyak Tuhan disebut. Jadi dia kata menjadi satu yang pelik lah kalau kita tengok macam mana. Dia akan menjadi satu tempat yang menyatukan semua agama. Sama ada agama itu bersifat pantheism. Apa maksud pantheism ini? Pantheism ini ialah agama yang menjadikan segala perkara sebagai Tuhan. Dia tengok langit, langit Tuhan. Tengok matahari, matahari ni Tuhan. Dia tengok semua Tuhan. Kan? Ataupun agama yang daripada paganism and aboriginal and animism. Agama-agama kepercayaan kita kata karut-karut. Atheism. Agama orang tak percaya Tuhan. Communism. Socialism. Kemudian Luciferian. Agama menyembah iblis. Dan agama orang-orang Kristian. Islam. Taoism. Buddhism dan Hinduism. Jadi semua agama akan diduduk dalam situ. Jadi dia akan jadi satu yang asing. Macam mana dia United Nations boleh jadi suatu agama yang bercampur di antara semua agama-agama yang ada di dalam muka dunia ini. Sedangkan agama itu tak sama. Baik. Jadi kita tengok di sini sebenarnya mereka telah merancang 100 tahun untuk mengaktifkan the new world religion. Dan perancangan itu secara aktif bermula maknanya selepas 1922 1960 1960-an, maka perancangan itu telah dibuat secara aktif, secara fokus. Secara fokus, dan pada masa yang sama juga kita telah mendengar semalam ataupun kemarin saya sebut 1960-an juga adalah merupakan tarikh ataupun tahun di mana diaktifkan internet. Internet nak melahirkan apa? Internet nak melahirkan nihilisme. Nihilis. Mereka yang tak percaya kepada agama. Mereka yang tak percaya kepada kehidupan akhirat, kehidupan dunia. Nihilis. N-I-H-I-L-I-S-T. Boleh tengok dekat internet. Apa maksud nihilis? Jadi internet bermula 1960-an. Bermakna bermulanya perancangan untuk melahirkan nihilis. Pada masa yang sama, secara aktif, bermulalah perancangan untuk melahirkan the new world religion pada tahun 1960-an, 1970-an secara aktif. Jadi sebab itulah kita tengok pada masa itu, pada tahun 1960-an, 70-an, maka beberapa orang daripada Amerika dan daripada Eropah telah dibawa ke sebelah timur. Jadi mereka dikosong. Orang di barat ni dia tak ada agama. Dia nampak Kristian, dia tolak dah Kristian. Dia tak nak Yahudi, dia tak tolak. Jadi dia nak bawa satu agama baru. Agama baru ni agama yang akan menyembah Tuhan yang baru. Jadi dia nak dapat idea macam mana. Jadi dia dah boleh kontrol barat, dia dah boleh kontrol Eropah, Amerika.
So dia nak tengok timur. Timur macam mana? Jadi dia pun pergi bawa ke India. Di India itulah beberapa orang-orang muda daripada Eropah dan Amerika telah pergi ke sana untuk mencari enlightenment dipanggil. Untuk mencari cahaya, untuk mencari wisdom, kebijaksanaan, untuk mencari the truth, kebenaran. Maka daripada situlah mereka telah belajar dengan beberapa master-master, illuminated master, master-master yang boleh membawa cahaya kepada kehidupan mereka tanpa mereka faham dan tengok apa sebenarnya agama itu. Mereka nak belajar. Tapi sebenarnya gerakan untuk membina New Age religion ini ataupun the New World religion ini, dia bermula pada tahun awal lagi daripada itu, sejak daripada 1875 lagi. 1875. Dia telah digerakkan oleh seorang yang bernama Helena Blavatsky. Nak sebut pun susah. Helena Blavatsky. Ni orang macam Rusia sikit lah. Tapi Helena lah senang. Jadi dia ni lah merupakan the high priest yang pertama sekali yang telah dilantik oleh gerakan New World Religion ini. Dipanggil sebagai the New Age Movement. New Age Movement, iaitu satu gerakan baru. Telah memulakan gerakan ini. Dia meninggal dunia pada tahun 1891, Helena ini. Dan dia telah menyatakan bahawa dia melihat Kristian, Islam dan Jewish ini susah nak penetrate, maka dia kena penetrate agama lain dulu. Maka dia telah mengajar kepada orang-orang dia bagaimana dia kata sebenarnya semua agama ni sama, universal brotherhood of mankind, semua ni unity among religion, dan semuanya merupakan satu kebijaksanaan. Agama ni kebijaksanaan, kecuali Kristian, Islam dan Yahudi. Tiga ni. Semua agama lain okey. Sebab agama lain menyembah banyak Tuhan. Kecuali tiga ni. Walaupun Kristian ada Tuhan-Tuhan dia, tapi sebenarnya hakikat dia menyembah Allah. Dan sebab sini Kristian, Islam dan Judaism. Maka dia kata yang ini, dia kata tak boleh dibuat dulu. Dia kena buat yang lain dulu. Maksudnya dia kena menguasai yang lain dulu. Maka sebab itulah dia telah membawa orang-orang dia untuk pergi ke sebelah timur. Timur pada masa itulah India. Kenapa India? Sebab di situ ada Hindu, di situ ada pagan dan sebagainya. Ada yoga dan sebagainya. Jadi dia kata sini, dia tulis dalam buku dia. Dia kata apa? It only refuses to accept any of the gods of the so-called monotheistic religion. Jadi dia kata, yang menghalang manusia ni untuk menyembah Tuhan yang banyak ialah agama yang mononistik, iaitu yang menyembah satu Tuhan. Yang mana dia kata God created by man. God ni sebenarnya dicipta oleh manusia. Diimagekan oleh manusia. Ada dia punya apa dia panggil bentuk dia. Dia ada dia punya patungnya. Kita boleh lukis, kita boleh bentuk patungnya. Ada dia punya, dia panggil apa namanya, kita kata boleh kita pegang, suatu yang kita boleh sanjung, kita boleh nampak, boleh kan. Maknanya ada image, ada image. Tapi agama Kristian, Islam dan Yahudi ni, dia tak ada image. Macam itu. Pada masa tu. Maknanya Allah tak ada image lah. Walaupun Jesus ada, kalau kita tengok dalam Kristian sendiri, kalau yang berpahaman Protestan, dia tidak ada image. Kalau yang berpahaman Katolik, dia ada patung. Tapi kalau yang Protestan, dia tak ada image. Jadi dia kata, tiga agama ni susah. Ini agama sesat, dia kata. Yang lain-lain semua tu okey. Maka dia pun membuat satu perkara, proses, sehinggalah dia kata, yang disembah oleh agama-agama yang ada di dunia ni semua betul. Kecuali yang salah ni, yang menyembah agama yang Tuhan tak nampak. Nanti salah. Kemudian dia kata apa? Contoh dia kata, dia pun memaki hamun Tuhan dan memaki hamun Bible dan Quran. Dia pun maki, dia kata, agama yang ada dalam Bible, contohnya Kristian. Dia kata capricious. Capricious ni apa? Berbelit-belit. 3 in 1, 1 in 2, 3 in 1, 1 in 3, macam-macam. 3 dalam 1, 1 dalam 3, Trinity. Dia kata berbelit-belit.
Dan kemudian unjust, tidak adil. Begitu juga dia kata Islam pun macam gitu. Begitu juga dia kata Yahudi pun macam itu. Maka dia pun sebut di dalam kitab dia, dalam tulisan dia itu, dia kata apa? Tuhan-Tuhan yang ada dalam Bible, dalam Quran, dalam Taurah ataupun Talmud, dia kata Tuhan yang dicipta oleh manusia berdasarkan daripada kaum masing-masing, cara dia fikir masing-masing. Yang ini tak ada. Jadi kemudian dia pun buat satu keputusan. Ni pelik ke dia punya kesimpulan dia pelik. Apa kesimpulan dia pelik? Dia kata Tuhan yang ada tu Allah ataupun Jesus lah apa bagi Kristian. Dia kata sebenarnya bukan Tuhan. Itu kesimpulan dia pelik. Jadi Tuhan sebenarnya ialah syaitan. Syaitan Tuhan. Kenapa syaitan Tuhan? Sebab syaitan ni dia baik. Dia kena aniaya dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dia sebut macam itu. Contohnya Allah aniaya dia. Kan? Allah jadikan dia derhaka. Macam itu. Kesimpulan dia pelik. Kenapa pelik? Kan? Mula-mula dia kata tak ada Tuhan, tak ada Tuhan. Tuhan nampak, yang nampak ni baru Tuhan, yang ada image. Kemudian dia kata Tuhan yang tak nampak ni tak ada. Kemudian dia terima pula konsep Tuhan tak nampak. Syaitan tu dia kata Tuhan yang sebenar. Dia kata belongs by right to the first and cruelest. Jadi syaitan ni sebenarnya dianiaya daripada Tuhan-Tuhan yang banyak-banyak ni, dianiaya. Syaitan ni kena aniaya. Syaitan ni yang paling baik tapi dia kena aniaya. Macam kita hari ni lah. Orang yang paling baik, yang paling jujur, dialah orang yang paling tak dapat naik. Tak dapat naik pangkat. Susah nak naik pangkat. Macam itulah. Jadi nak sebut sini, orang yang kena aniaya ni baik. Jadi suasana yang hari ni ada kaitan dengan apa yang berlaku dalam pemikiran ni. Jadi ini dikata the wrong God. Maknanya dia kata Tuhan yang sebenar bukannya Allah. Tuhan yang sebenar syaitan. Syaitan yang sepatutnya kita sembah. Jadikan dia sebagai agungkan ni. Kenapa? Kerana dia ni dianiaya oleh Allah. Itu dia kata. Kesimpulan yang pelik. Maka dia pun tulislah dalam, dia kata, maka dia dalam dia punya kitab dia tu, dari kitab dia, dan telah disebarkan. Dia kata syaitan is God and creator. Sehingga akhirnya dia kata syaitan ni salah satu Tuhan dan dialah sebenarnya Tuhan, God dan creator, the savior yang akan menyelamatkan, the father. And then Jesus Christ, Nabi Isa is the firstborn brother of syaitan. Jadi Jesus ni pun adik-beradik dia jugalah macam itu. Ini satu kepahaman yang pelik. Dan tapi kepahaman ni, kalau kita tengok dalam cerita-cerita orang putih yang sangkut paut dengan devil, inilah dia kepahaman dia. Inilah kepahaman dia. Bahawa iblis, syaitan itu baik. Kan? Iblis, syaitan itu kena aniaya. Maka dia sebut di dalam kitab, dia kata, syaitan, the serpent of Genesis, is the real creator and benefactor. Jadi syaitan ni sebenarnya dia kata, God, pencipta, benefactor yang memberikan rezeki, dan sebagainya. The father of spiritual of mankind. Sebab dialah yang telah membuka mata berkenaan dengan kejadian Adam dan sebagainya. Adalah dia punya cerita. Kita nak pergi panjang, cuma nak sebut sini. Simpulnya apa? Simpulnya dia kata setan ini dia masukkan iblis. Yang dimasukkan iblis sebagai Tuhan yang sebenar. Jadi daripada sinilah kita melihat Blavatsky ini, dia telah pergi ke India, dia telah pergi ke Tibet masa zaman hidup dia itu, dan dia telah menyatakan ketika dia bertapa di India dan di Tibet itu, dia bertapa. Dia duduk kat sana, dia telah mendapat berkomunikasi dengan spirit world and alam-alam gaib ini. Dan dia telah menyatakan bahawa dia telah pun mendapat satu wahyu, seolah-olah macam wahyu lah yang dah sebut kat sini. Dan dia telah menulis 3 volume buku kitab dipanggil The Secret Doctrine. The Secret Doctrine, di bawah siapa? Di bawah arahan. Siapa yang bagi wahyu kat dia? Disebut Master of Wisdom. Jadi dia duduk dalam gua, dia duduk bertapa, dia pergi ke India, Tibet, kawasan-kawasan gunung Himalaya sana tu. Dia duduk sana tengok orang-orang yang Hindu, tengok orang yoga, tengok orang-orang yang ada sana yang musyrikin tu, dan kemudian akhirnya dia balik, dia bawa 3 volume kitab dia tulis. Dan 3 volume kitab itu ditulis berdasarkan, dipanggil The Secret Doctrine, satu doktrin yang rahsia, agama yang baru,
direction. Siapa yang bagi wahyu pada dia? Yang bagi wahyu pada dia ialah Master of Wisdom. Kan? Maha guru kepada kebijaksanaan. Guru yang paling bijaksana. Dan termasuk jugalah pada masa itu dia telah berkomunikasi secara spiritual dengan orang-orang yang suci di Tibet dan orang yang suci di India. Dia boleh berkomunikasi dengan menggunakan telepati. Dia boleh komunikasi dengan orang-orang yang ada di guna sana, di sana, dia telepati. Dan akhirnya daripada Himalaya, pergunungan Himalaya itu duduk kat situ, dapat kitab 3 volume, dia batah balik ke England. Inilah dasar permulaan kepada the new world religion, yang mana dia mendapat wahyu direct. Kita kata wahyu lah. Kita kata perkataan kita bukanlah wahyu daripada Allah. Sebenarnya ini dapat ilham, panduan, arahan daripada iblis. Daripada iblis. Jadi bila kita tengok yang ini, kita boleh faham. Sebenarnya perancangan-perancangan yang ada. Bukan manusia yang rancang, tetapi iblis yang rancang. Ini kisah ni ditulis. Kisah ni ditulis dalam buku dia. Dan dia menjadi reference. Dan dia menjadi rujukan kepada orang-orang dia lah. Termasuklah the New Age religion sekarang. Baik. Jadi daripada sinilah akhirnya dia telah duduk di India selama beberapa tahun. Duduk di Tibet. Dan kemudian dia mengalami satu pengalaman di mana dia boleh berkomunikasi dengan alam roh. Ataupun alam spirit. Dan kemudian akhirnya dia balik ke England membawa 3 volume buku tadi dia tulis. Dan akhirnya Allah izin dia mati cepat 1891. Taklah cepat. 1891 dia lebih kurang 60 tahun. Dia lahir pada tahun berapa tadi? Tahun 1831. Dia meninggal dunia, dia matilah 1891. Maknanya 30 tahun. Jadi 30 tahun dia hidup. Akhirnya dia telah melahirkan satu kitab. Dipanggil The Secret Doctrine. Satu doktrin rahsia. 3 volume ditulis. Dan kemudian dia telah menurunkan dia punya filosofi itu kepada pengganti dia. Dipanggil Annie Besant. Siapa Annie ni? Annie Besant ini ialah seorang militant feminis. Grup kepada Fabian sosialis. Orang yang percaya kepada komunis di England. Dan kemudian selepas itu dia telah diturun-turun. Akhirnya Annie Besant ini telah menurunkan kepada seorang yang bernama Alice Bailey. Alice Bailey, dia inilah yang kemudiannya telah mengasaskan disebut New Age Religion. Dia panggil New Age Religion. Dia tak panggil One World Religion. One World Religion ni tahun ni dia akan declare. Bulan 9 tahun 2020 akan ada deklarasi dia akan One World Religion. Dia akan ikhtiar. Sebab tu saya kata benda ni dah terlalu dekat. Jadi Alice Bailey pada masa itu dialah yang mengasaskan apa yang disebut sebagai New Age Religion. Ada orang nak minta approve masuk. Kalau ada. New Age Religion dan dia telah pada masa itu dilancarkan oleh Lucifer Publishing Company. Ada satu company nama dia Lucifer Publishing Company yang telah menerbitkan kitab yang disebut sebagai The Secret Doctrine tadi. Dia terbitkan. Siapa company mana ni? Nama dia Lucifer. Lucifer ni nama lain kepada iblis. Lucifer Publishing Company. Jadi bermula daripada situlah. Maka pada tahun 1922 daripada Alice Bailey itu, maka dia telah mengasaskan satu gerakan antarabangsa New Age Religion yang didokong oleh The Lucis Trust, L-U-C-I-S, The Lucis Trust ataupun Lucifer jugalah. Dan mana daripada situ mereka telah membentuk penting daripada 1922 mereka telah membentuk satu gerakan antara platform yang digunakan dipanggil World Goodwill and World
Goodwill Forum. And boleh cari dalam internet WORLD, world, bumi, dunia. Goodwill, GOODWILL. Goodwill ni apa bahasa kita? Kan? Will ni kehendak yang baik, kan? Kehendak yang baik ke atas dunia. World Goodwill Forum. Cuba tuan-tuan tengok nanti lepas ni. Tuan-tuan akan dapati World Goodwill Forum ni siapa dalam dia. Tuan-tuan akan dapati dia terdiri daripada orang-orang yang disebut sebagai apa? Disebut sebagai High Level Political Forum. High Level Political Forum yang akan melaksanakan agenda 21st century, agenda 21. Jadi pada tahun 1922 telah bermulanya organisasi-organisasi, ada banyak organisasi kat sini, antaranya Arkane School, Triangles, Lucis Publishing, banyak dia ada banyak. Tapi salah satu yang penting untuk pergerakan dunia ni yang dirancang 100 tahun untuk Dajjal nak keluar daripada 1922. 1922 ni apa tahun yang penting 1922 ni? 1922 ni kalau kita ingat lagi, ialah tarikh di mana negara Islam Osmaniyah hancur, dibubar, dipecah-pecahkan. 1922 oleh perjanjian Lausanne. 1922. 1924 khalifah dipecat oleh Mustafa Kamal Atatürk. 1924. 1922 itu ketika negara Islam dipecah-pecahkan, Ottoman Empire dipecah-pecahkan, ketika itulah mereka telah membina, dipanggil World Goodwill. Dan sekarang menjadi World Goodwill Forum. Siapa yang ada dalam tu, itu semua missionary dia. Kalau tuan-tuan nak kenal siapa dia Illuminati, siapa dia Freemason, siapa dia orang, tengok dalam siapa ahli-ahli World Goodwill Forum. Tengok. Kita boleh tahulah. Bila kita kaji ni kita nampak. So, organisasi-organisasi yang dibina ni, ni ada sangkut paut dengan Lucis Trust, ada sangkut paut dengan Lucifer Publishing. Jadi bila sangkut paut tu, itu semua geng-geng yang dididik oleh iblis. Jadi, World Goodwill Forum ini telah ditubuhkan pada tahun 1922 dan kemudian dia telah berkembang. Dan apakah yang dia nak bina? Maka World Goodwill Forum ini kalau tuan-tuan tengok, dia antara menjadi organisasi NGO. NGO yang penting. Dia bukan government. Dia NGO yang penting representing United Nations. Dan dialah yang telah mengetuai segala upacara-upacara keagamaan spiritual dan juga upacara-upacara yang bersangkut paut dengan kemanusiaan di United Nations. Maka the New Age religion ataupun the New Age movement telah berada di dalam United Nations secara resmi melalui NGO World Goodwill Forum dan juga ada NGO-NGO yang lain yang semuanya itu berkaitan dengan pembinaan and New World Religion. Baik, saya nak sebut kat sini tuan-tuan bagaimana dia punya pergerakan tadi. Dan akhirnya apa yang New World World Goodwill Forum ini buat, maka dia kata apa? Kan? The new group of world server. So daripada NGO, dia guna NGO, dia tak guna government. NGO yang bergerak tadi, maka mereka tu semua dikumpulkan menjadi New Group of World Servers, NGWS. New Group of World Servers. Maknanya satu kumpulan yang baru yang akan berkhidmat kepada dunia. New Group of World Servers. Server ni yang berkhidmat. Serve. Baik. Jadi, semua yang dibina oleh Lucifer, asal pada Lucifer tadi, Lucis Trust dan sebagainya, semua itu menjadi grup World Servers. Maksudnya, yang akan berkhidmat untuk dunia. Sebenarnya dia berkhidmat untuk syaitan. Maka apakah yang dihidmat itu untuk apa? Mereka berkhidmat untuk membawa spiritual unfoldment, satu kerohanian spiritual yang akan memimpin manusia kepada satu new age, satu umur, satu masa yang mana peace keamanan akan menjadi menguasai dunia, tak ada perang, tak ada apa, dan
kekayaan akan menguasai dunia. Maksudnya keamanan dan kekayaan. Jadi kita tengok mereka merancang daripada tahun 1922 lagi. Maknanya kejatuhan Osmania tu mereka terus start secara intensif. Dan di sinilah disebut oleh mereka Lucis, maknanya daripada dia punya organisasi dia kata apa? Humanity tidak mengikut kepada dikata kepada peraturan yang untuk membawa kepada peace. Maka kita kena pimpin mereka buat satu program supaya seluruh dunia ini kena ikut kita supaya kita akan dapat membina satu dunia yang peace, satu dunia yang harmoni. Maka daripada sinilah pada masa itulah 1922 tuan-tuan, dunia ni terpecah kepada 4 kategori. Ini perancangan mereka. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan akan duduk berada di sebelah mana. Maknanya ada 4 kategori manusia yang ada di atas muka bumi ni. Jadi kita tengok tak kira lah dia presiden ke, dia Perdana Menteri ke, dia professional engineer ke, dia profesor ke, dia orang kampung ke, kategori ada 4. Ni di pandangan daripada pandangan perancangan syaitan tadi. Yang pertama dia kata the first is uninformed masses. Manusia-manusia yang tak ada ilmu, yang tidak ada pengetahuan, orang awam biasa yang tak tahu. Kalau kita cakap pasal ni dia kata ini semua konspirasi ni, ini semua bohong, yang tak tahu. Jadi layer yang pertama dia kata adalah uninformed masses. Ini majority, orang yang tak nak fikir, yang tak tahu main buat dia ikut aja. Yang ini dia kata adalah orang-orang yang akan di-develop, yang akan diberikan kepada fikiran mereka suggestion. Dia sebut suggestion. Suggestion ni refer kepada apa? Hypnotis. Refer kepada hypnotis. Dia akan masukkan suggestion, cadangan-cadangan untuk kontrol orang yang lebih ramai. Maknanya golongan keempat ni ialah mangsa yang akan digunakan untuk supaya dia boleh kontrol habis-habisan. The second disebut the middle class. The middle class ini dia kata dia ni ada middle class atas, middle class bawah. Dan mereka ini dikata adalah orang yang boleh berfikir. Dan dia boleh bekerja, dia boleh berfikir. Dan dia ini adalah orang yang perlu didekati. Kerana mereka mempunyai powerful element. Dialah yang banyak menggerakkan satu negara, dialah yang menggerakkan. Ini macam pegawai kerajaan contoh. Jadi ini adalah the middle classes. Dan kemudian the third group dalam kategori perancangan dunia ini disebut the thinkers, orang yang berfikir. Orang yang berfikir ni dia kata ada di mana-mana. Orang yang boleh berfikir ni macam kita ni orang Islam ni memang berfikir. Kalau sepatutnya lah. Maka dia kata they are steadily influencing the world affair. Mereka ni lah yang akan mempengaruhi dunia. Jadi sebab tu di Malaysia ni contohnya, kita ada banyak pengikut, tak banyak pemikir. Pemikir berapa orang? Kan? Pemikir ni tak ramai. Sebab apa? Memang dia tak nak orang pemikir ni ramai. Jadi didikan mereka, tarbiyah mereka, dia nak didik anak-anak kita, nak didik masa generasi kita ni, jangan berfikir. Tak payah fikirlah, ikut je. Maka yang berfikir ni tak ramai. Maka dia kata yang ini adalah orang yang akan mempengaruhi world affair. Jadi sometime for good, sometime for selfish end. Jadi sometime orang yang berfikir ni ikhlas. Sebahagian untuk kepentingan diri masing-masing. Maka kepentingan diri masing-masing ni dia masih lagi boleh masuk. Tapi yang ikhlas dia akan menjadi sesuatu yang susah. Yang boleh berfikir yang ikhlas. Ditulis dalam perancangan ini. Ini manusia yang ada ni. Yang dia nak mempengaruhi agama mereka, keyakinan mereka. Maka manusia dipecah 4. Dan yang keempat dia kata the new group of world server. Inilah machinery dia. The new group of world server. Ni yang geng-geng tadi tu, NGO tadi tu. They are the people who are building the new world order. Mereka ni lah yang akan membina new world order. They own no creed. Mereka tidak mempunyai apa-apa akidah. Jadi orang yang berada di dalam grup world server ni, mereka tidak ada akidah. Save the creed of brotherhood. Melainkan akidah persaudaraan sesama sendiri. Persaudaraan sesama sendiri. Maknanya dia akan tolong-menolong sesama brotherhood dia. Dia panggil brotherhood. Sebab tu dia sebut brother. Kan? Brotherhood. Kecuali
akidah mereka tolong-menolong sama sendiri, dan kemudian based on the one life, dia akan hidup untuk satu je. Itu berkhidmat kepada apa yang digambar sebagai the master of wisdom, Lucifer. They recognize no authority. Mereka tak mengiktiraf mana-mana orang yang ada kuasa. No authority. Melainkan untuk jiwa mereka yang terikat dengan the one life. One life itulah Lucifer. Ini ditulis dalam kitab dia. Bagaimana dia menggambarkan apabila telah terbentuknya NGO-NGO yang membawa kepada New Age Movement. New Age Movement ini, maka manusia terpecah empat. Kita kat mana? Kalau kita masuk dari kalangan orang yang tak ada ilmu, the uninformed, orang yang tidak ada maklumat, masa yang biasa, orang rakyat biasa, tak ada maklumat, maka kitalah yang akan dijadikan sebagai hamba kepada mereka. Mereka akan hipnotis, mereka akan sihir, mereka akan masukkan penguasaan pada mereka ini, sehingga akhirnya mereka ni menjadi orang-orang yang akan turut apa yang mereka nak. Yang kedua, ada middle class. Ada middle class ini dia kata mereka ni orang-orang yang ada membaca, ada berbincang, ada maklumat, tetapi mereka ni tidak berfikir. Mereka ni hanya menjadi satu alat untuk bekerja. Dia fikir nak kerja je. Tiap-tiap hari kerja je. Tak kira apa jadi. Yang penting dapat gaji setiap bulan. Dapat bulan dapat gaji. Dapat ni cukup. Ini adalah middle classes. Yang ketiga ialah the thinker. Orang yang berfikir, pemikir. Maka mereka inilah orang yang akan mempengaruhi dunia. Yang ini terpecah dua. Yang pertama selfish untuk diri dia sendiri. Yang selfish ni dia boleh pegang. Yang satu lagi yang ikhlas. Yang ikhlas ni adalah merupakan sesuatu yang susah. Pada dia susahlah. Yang keempat, grup dia, geng dia. Iaitu dia panggil grup yang akan berkhidmat untuk dunia. Dipanggil Brotherhood. Yang ini tidak ada akidah. Sebab itu tuan-tuan, saya minta maaf saya sebut kat sini. Dalam tulisan-tulisan mereka ini, sesiapa yang masuk di dalam grup missionaries, terdiri daripada Illuminati, terdiri daripada Freemason, sekiranya mereka memang benar-benar berada di situ, walaupun nampak Islam, tapi akidahnya hanya satu. Bukan Islam. Dia tidak ada agama. Dia tidak ada akidah. Akidahnya hanyalah untuk berkhidmat untuk Lucifer. Itu akidah dia. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita tak perasan. Kita ingat, ni Islam, cakap bagus. Dia menyokong Palestin, perjuangan Palestin. Semua itu lakonan belaka. Bila kita buat kajian, kita nampak grup-grup ni, tuan-tuan. Kita tahu dan kita kenal. Kita boleh kenal pemimpin ni macam mana. Kita boleh kenal pemimpin tu macam mana. Akibat daripada linking yang disebut tadi. Ini semua adalah merupakan datang daripada fakta-fakta yang mereka sendiri tulis di dalam data-data mereka. Baik. Kemudian selepas itu, kita lihat setelah mereka buat satu grup tadi, maka mereka pun mulalah menyusun strategi macam mana nak menjadikan the new world religion itu keluar menjadi reality. Keluar menjadi reality. Jadi sinilah kita nak kena tengok antara perancangan mereka. Mereka telah sebut the enlightened one. Mereka pun memperkukuhkan rancangan tersebut. Yang kedua, mereka memperkukuhkan the enlightened one. Maknanya grup-grup mereka ni mereka memperkukuhkan, melepaskan, meluaskan. Maka dia pula ambil orang ni, train orang ni, kadir orang ni daripada mula kecil tadi menjadi satu dunia. Itu langkah mereka yang seterusnya. Dan selepas itu, setelah mereka menjadi kukuh, mereka ada tentera mereka sendiri, mereka pegang ekonomi, mereka telah dapat melakukan penguasaan ke atas segala perkara yang mereka nak menguasai, maka pada ketika itu, maka kita lihat pada tahun 1982, ingat tarikh ni, April 25, 1982, all across the planet disebut. Seluruh dunia, million of pairs of eyes, jutaan manusia akan melihat sesuatu yang serentak keluar seluruh dunia. Sebab apa? The Christ is now here. Dia akan mula sebut tentang Messiah. Dia akan mula mencetuskan satu pemikiran kepada dunia ini bahawa kita ni memerlukan kepada pemimpin yang disebut sebagai Messiah. Maka disebut di dalam akhbar-akhbar utama, terutamanya di negara barat. Dia sebut apa? The Christ is now here. Kan? Jesus ataupun disebut sebagai Nabi Isa telah ada sekarang. Dan dia kata ini telah dibombarkan, maknanya telah
disebarkan ke seluruh dunia pada tahun 1982. Dan 1982, kalau kita 2022 apa tahun? 40 tahun. Betul. 2022, 60 tahun, 60 tahun. Baik. Jadi kita lihat, pada masa itu setelah mereka memperkukuhkan struktur dia, melebarkan seluruh dunia, maka dia pun keluarkan satu statement. Dia kata apa? The Christ is now here, Messiah. The Messiah is now here. Al-Masih. Atau dia kata, pemimpin yang baik ni telah mula datang. Maka di situlah mereka pun memproses seluruh dunia. Kristian, kalau untuk apa namanya, Kristian dipanggil Al-Masih, Messiah, the Christ. Kalau untuk Islam, Imam Mahdi. 1982. Kalau untuk Buddha, the fifth Buddha. Untuk Hindu, Krishna. Jadi, seluruh agama ni akan ada keluar satu tokoh, satu lambang, satu logo, kita kata brand, the Messiah. Al-Masih. Kalau Kristian, dia Christ. Kalau disebut the Christ ni, dekat seluruh Amerika, seluruh Eropah, negara Kristian. Kalau di negara orang Islam, dia panggil Imam Mahdi. Ingat tak 1982? Cuba kita cek balik surat khabar masa tu. Kan? Jadi 1982, all across the planet, konsep akan turunnya satu kuasa, satu kepimpinan yang akan memimpin dunia kepada kebaikan, kepada kekuatan, kepada keamanan. Konsep ini dibagi kepada seluruh dunia pada masa yang sama. Dipanggil the spiritual hierarchy. The spiritual hierarchy maknanya dia kata apa? Dia mula membina dalam pemikiran orang-orang manusia ni akan adanya, kan, orang yang mulia bawah-bawah dia. Kalau orang Islam, Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kalau orang-orang Kristian, Messiah, the Christ, Jesus. Kalau orang Hindu, Krishna akan turun. Kalau orang Buddha, the fifth Buddha, Buddha akan turun. Dia merancang. Kemudian daripada situlah, kemudian berkata salah seorang namanya Benjamin Creme. Ini juga salah seorang pemimpin. Kalau tuan-tuan jumpa nama dia ni, Benjamin Creme. Tapi dia merupakan orang yang daripada awal lah. Merupakan seorang theosophist. Dia kata apa? Dia kata, in various interview and speeches. Dalam banyak perkataan dia, percakapan dia. And Creme, dia explain. Dia menyatakan bahawa the Christ, ini dia cakap. Ini orang yang British theology. Dia ni salah seorang daripada perancang dia orang lah. Dalam ucapan tu, bila dia berucap dengan geng-geng dia, dia berucap dengan grup-grup yang tertentu, petikan-petikan ucapan tu kita ambil, kita ambil. Dia kata apa? The Christ, dia kata, Jesus itu, yang dimaksudkan tu bukan Jesus Christ. Maknanya Al-Masih ni bukannya Jesus Christ. Kalau orang Kristian lah. Kan? Kalau kita ni bukanlah Nabi Isa. Atau bukanlah Imam Mahdi. Tapi ini disebut dalam dia punya ucapan-ucapan dia dalam tertutup. Ucapan-ucapan dia sama-sama grup-grup dia. Dia kata, yang dimaksudkan dengan Jesus Christ, the Christ itu, ialah Master of Wisdom. Master of Wisdom. Jadi apa maksud Master of Wisdom? Master of Wisdom lah dikata yang mana Jesus, Buddha, Krishna, Al-Mahdi, semua akan bersama-sama dengan Master of Wisdom. Inilah yang dia maksudkan. Jadi maknanya pada tahun 1985 itu dia telah memperkenalkan konsep Messiah. 1982. Jadi konsep Messiah ini ikut kepercayaan masing-masing. Kemudian tapi sebenarnya yang dimaksudkan bukanlah Al-Mahdi ke, Jesus Christ ke, Krishna ke untuk orang Hindu dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan ialah Master of Wisdom. Siapa Master of Wisdom ni? Kalau kita ingat apa yang saya sebut sebelum ni, Master of Wisdom itu yang dimaksudkannya ialah Lucifer yang mengarang kitab dia tadi, The Secret Doctrine. The Secret Doctrine. Jadi sinilah kita lihat bagaimana mereka telah menulis satu buku. Contohnya, Creme telah menulis satu buku pada tahun 1980. Maknanya sebelum lagi peristiwa berlaku pada 1982 tu, maknanya pengisytiharan tu dia dah tulis dah. Selalunya memang dia akan buat brand. Dia buat branding dulu sebelum dia keluarkan idea tu, dia akan branding dulu. Dia akan buat promotion dia dulu. Apa dia tulis? Dalam satu bukunya,
Dia tulis tajuk buku itu The Reappearance of the Christ and the Master of Wisdom. Kan, the reappearance, penjelmaan semula, pengeluaran semula, penjelmaan semula of the Christ and the Master of Wisdom. Maka tahun 80, sebelum 82 tu berita tentang the Christ akan keluar, dia keluar ada satu buku. Ini sebenarnya adalah dia punya cara, mekanisme dia bekerja memang macam itu. Dia akan keluarkan buku dia, dia punya speech dia akan keluar semua, baru dia buat dia punya action dia. Itu memang dia punya style. Itu sebenarnya dipanggil brainwashing technique. Ataupun dipanggil membina public opinion, peer group opinion. Baik, dia tulis dalam buku tu, apa dia tulis? Dia tulis, when the physical structure of human living are reconstructed. Apabila physical, tubuh badan manusia itu dibina, dibentuk. Dan the Christ will reveal to the man an entirely new aspect of reality. Dia kata Nabi Isa, sebab dia kata Nabi Isa sebab dia berada di barat, di Eropah, di Amerika, maknanya orang terima Isa, Jesus. Jadi kata Isa akan reveal diri dia, akan appear, akan menjelma kepada masyarakat dengan satu tubuh badan manusia. Dan penjelmaan dia itu tidak sama dengan orang lain. Maknanya dia ada luar biasa. Dia ada dia punya, kita panggil miracle. Nampak tak? Ini semua adalah merupakan manifesto yang dia nak sebut untuk kedatangan Al-Masih Dajjal. Jadi apabila kita melihat dengan apa yang ditulis pada tahun 1980 lagi, dia telah menyatakan sebenarnya Dajjal akan keluar macam mana. Jadi Dajjal ni akan keluar sebagai seorang yang akan diterima, seorang yang mempunyai satu physical structure yang hebat, seolah-olah dia yang terbaik. Dan kemudian dalam realitinya akan membawa satu yang apa namanya kita panggil tadi, contoh yang ada miracle, yang ada satu kekuatan. Kemudian dia tulis the ancient mystery will be restored, dan semua cerita-cerita baik, cerita-cerita hebat zaman-zaman dulu tu, maknanya Isa contohnya boleh hidupkan orang yang mati, Isa boleh sembuhkan orang yang buta, Isa boleh sembuhkan orang yang sopak. Contohnya dia boleh rawat orang, dia boleh sembuhkan orang, dia boleh hidupkan orang mati. Semua miracle. The ancient mystery will be restored. The mystery of school reopen. Maknanya the mystery of school ini maksudnya lah akan terbuka semula miracle, keajaiban, karamah-karamah yang sebenarnya sihir. Jadi dia sebut sini, ni dia dah sebut 1980, ni buku dia. Sebelum cerita pasal Christ akan keluar, sebelum cerita Al-Mahdi akan keluar, sebelum cerita pasal Krishna akan keluar, orang-orang yang akan memimpin dunia ini, maka dia dah cerita dah macam mana bentuk dia akan keluar. Orang ni orang yang special, tubuh badan dia special. Kamu tengok, kamu kagum dengan dia. Kamu tengok, kamu hormati dia. Kamu tengok, kamu rasa dia hebat. Dan kemudian dia akan ada ancient mystery. Dia akan ada satu kekuatan, miracle, karamah, mukjizat. Dia akan ada sihir, sebenarnya sihir. Dan a great expansion of man awareness of himself. Maka manusia akan merasakan satu kesedaran yang baru, satu kehidupan yang baru. Maka his purpose, dia akan menjadi ada tujuan hidup yang baru. Dan destiny will become possible. Untuk jadi baik, untuk jadi hebat, untuk jadi lebih sempurna kehidupan menjadi possible sebab dah ada pemimpin yang ada miracle, yang ada karamah, yang ada kehebatan tadi. Itulah dia sebut the wisdom, master of wisdom, Al-Masih Dajjal. Ini bentuk dia akan keluar. Ini disebut di dalam tulisan dia pada tahun 1980. Eventually dia kata the new world religion will be inaugurated. Dia kata apa? Eventually, selepas keluarnya Messiah tadi, the Christ, maka dia kata apa? And the new world religion. Ini dia guna perkataan the new world religion. Ini ditulis pada tahun 1980. The new world religion akan diresmikan, akan terbentuklah agama baru dunia, which will be a fashion and synthesis of the approach of the East and the approach of the West, yang akan menggabungkan, yang akan menjadi suatu yang menyemarakkan, menyatukan
pendekatan-pendekatan daripada timur dan pendekatan daripada barat. Maknanya barat dan timur akan bersatu. Nampak? Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan apabila Al-Masih Dajjal keluar, seluruh dunia dia akan pergi. Termasuk di timur, termasuk di barat. Maka kita lihat digambarkan oleh Krim ini, Benjamin Krim, dia kata apa? Dalam bukunya 1980 akan keluar dia dan dia akan menyatukan the East and the West. The Christ ataupun the Messiah ataupun the wisdom tadi will bring together not simply Christianity and Buddhism. Bukan hanya akan membawa Christian Buddhism, but the concept of God transcendent. The concept of God, Tuhan yang akan transcendent, yang akan masuk ke dalam the outside of His creation in man and all creation. Disebut apa? Selepas dia menjadi the Christ Messiah, kemudian akan masuk satu konsep yang lepas itu, the concept of God transcendent. Tuhan akan masuk, maka dia akan mengaku Tuhan. Bukankah apa yang ditulis oleh Benjamin Krim ni sama macam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dia? Dajjal akan datang. Dan kemudian Dajjal akan mengaku sebagai Nabi, the Christ. Dia akan mengaku sebagai Jesus. Dia akan mengaku sebagai the Messiah yang akan membawa karamah, akan membawa mukjizat, akan membawa kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Orang nampak karamah, orang nampak mukjizat, tapi rupa-rupanya sihir. Kemudian selepas itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengaku sebagai Tuhan. Maka dalam buku ini ditulis, ni bukan orang Islam yang tulis ni. Tapi dia ceritakan bagaimana the Christ akan menjelma di hadapan manusia seluruh dunia. Maka dia kata apa? Dia akan bukan sahaja the Christ tadi itu will bring together, bukan hanya membawa Kristian dan Buddha, maka dia akan bawa agama lain. Dan pada masa itu the concept of God transcendent, Tuhan masuk ke dalam tubuh badan dia. Dia ni Tuhan, maka dia akan mengaku dia sebagai Allah. Dia akan mengaku sebagai Allah. Dia akan masuk di dalam tubuh badan dia dan dia akan menjadi creation. Dialah yang menjadikan manusia dan dia yang menjadikan seluruh makhluk yang ada di alam ini. Ini ditulis tuan-tuan puan dalam bukunya The Reappearance of Christ and Master of Wisdom pada tahun 1980. Tuan-tuan kalau nak dapatkan buku ni boleh cari dalam internet. Boleh tengok. It will be seen to be possible. Dan apabila telah berlaku dia jadi Tuhan tadi, maka akan berlakulah satu perkara yang lain, approaches at the same time. Maka seluruh dunia akan bersama dia. Bukan hanya dari sudut agama, tetapi termasuk scientific, sains juga akan bersama. Teknologi akan bersama dengan dia. Dan teknologi dia akan base. Ni sebut ni satu yang menarik, kan? Saya bacakan apa dia tulis. They will be brought together in a new scientific religion. Agama yang saintifik, bukan agama yang sekadar percaya kosong. Agama yang ada hujah-hujah teknologi. Based on the mysteries, berdasarkan kepada mukjizat dia. Berdasarkan kepada kesaktian dia. Dari maknanya disebut sini, pada masa itu kalau kita lah orang Islam, kita nak berdebat dengan dia, tak boleh nak berdebat. Kenapa tak boleh nak berdebat? Dia bukan hanya fakta, kita kata spiritual, dia akan ada fakta-fakta sains pada masa itu. Dia menggunakan fakta sains. Contohnya, dia menghidupkan orang mati. Dia boleh menghidupkan orang mati. Gunakan fakta sains. Kan? Contohnya, Corona 19, COVID-19. Tak ada vaksin. Tiba-tiba dia boleh adakan vaksin. Jadi orang percaya, orang sains pun percaya. Macam mana engkau boleh jadikan dia, engkau boleh hidupkan dia, maknanya rawat dia. Kan? Ini sihir, kita kata sihir. Bukan. Ini bukan sihir. Tapi inilah mukjizat yang ada pada dia berdasarkan fakta sains. Ini vaksin yang saya cipta dengan kehebatan mukjizat yang ada pada saya. Maka semua orang akan terima. Orang Islam tak ada hujah dah. Kalau kita berpegang dengan sains pada masa itu, sains semata-mata, tidak dengan iman kepada Quran dan Sunnah, iman kepada Quran dan hadis, maka kita akan tewas. Kalau kita tak ada iman dengan Quran dan hadis, kita tak ada ilmu tentang itu, pasti tewas. Kenapa? Kerana kita melihat sains saja. Dan dia akan datang bersama sihir dan sains. Ini ditulis dalam buku dia. Ini bukan saya cakap. Dan perkara ini telah digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan datang membawa miracle. Dan hujah dia luar biasa. Contoh, kata Rasul, dia datang ke suatu tempat. Pada masa itu, pada tempat itu,
Keadaan kemarau panjang. Dah setahun tak ada air. Hujan tak turun. Air tak naik daripada bumi. Tak naik ke atas. Maka dia datang dengan penduduk bumi. Penduduk negeri. Dia kata, kalau kamu nak berdoa pada Tuhan, apakah yang kamu nak minta? Maka kata penduduk bumi, ramai saudara-saudara kami, ramai kawan-kawan kami dah mati kerana kekeringan, kerana air tak ada. Maka kau turunkanlah hujan, kata Rasul SAW. Ini hadis Muslim, hadis sahih. Rasulullah tunjuk ke langit, langit turun hujan. Mungkin ada di kalangan mereka kata, ini sihir, sihir. Bukan sihir, memang dia ada pembenihan hujan yang dia boleh wujudkan masa tu. Masa tu dia orang boleh benih. Mungkin tak payah pakai kapal terbang dah. Dah tak payah pakai apa-apa. Dia boleh wujudkan. Tapi maknanya dia boleh explain. Dia boleh jelaskan dengan fakta-fakta sains. Maka orang yang ada di situ terdiam. Ini sains, ni betul. Ini dia ada miracle. Tapi miracle bersama sains. Bukan miracle kosong. Bukan sihir gitu, tak. Betul. Tuan-tuan rahmat Allah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tunjuk ke bumi, kata Rasul, maka tumbuhlah pokok-pokok. Dia tumbuh pokok-pokok dalam keadaan segera. Dia boleh explain dengan fakta sains. Ini adalah biogenetik yang kita telah cipta dengan hasil, dengan kebijaksanaan aku, dengan kekuasaan aku, maka aku telah cipta. Ini sekian. Ini tindak balas dia. Maka berlakulah pertumbuhan pokok. Maka pokok tumbuh daripada bumi. Tak ada orang boleh kata ini sihir. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dalam buku ini, and on initiation, on invocation, pada permulaannya dan pada ketika dia telah menguasai seluruh dunia, dia akan menggunakan sains, scientific religion based on the mysteries, mystery apa? Sihir. Sihir bercampur dengan sains, bercampur dengan keimanan. Tiga-tiga ni digabung sekali, maka jadilah manusia hari ini. Sekiranya tidak ada iman, sekiranya tidak ada kefahaman Islam, sekiranya tidak ada proses dengan tarbiyah, pasti hatinya, pemikirannya akan terpengaruh, akan terpedaya dengan tipu daya Al-Masih Dajjal. Dia akan keluar dalam bentuk begitu. Dan dia telah nyatakan dalam kitab dia, dalam buku dia ni. Benda yang telah disebut pada tahun 1980. Gradually, sedikit demi sedikit. Apa hasil bila Dajjal keluar ni? Apa hasil? Christianity, orang-orang Kristian, agama Kristian, Buddhism, orang agama Buddha, and other religion, semua agama lain will wither away slowly, akan sedikit kecil demi kecil, akan menjadi lemah sikit demi sikit. As the people die out of them, orang mula tak percaya dengan agama-agama lain. Orang dah tak percaya dah dengan Buddhisme. Orang dah tak percaya dengan Kristian. Tak percaya dengan Islam. Maka agama itu akan slowly, secara pelan-pelan akan habis. Dan as the new religion gain its adherent and exponent. Dan ni agama yang baru ini, dengan kelahiran Al-Masih Dajjal ini, akan mendapat sambutan. Orang akan terpikat dengan agama baru dan akan jadi eksponen, akan berkembang dengan cepat. Di mana saja dia pergi, semua orang beriman dengan dia. Di mana saja dia pergi, semua orang mengikut dia, tinggalkan agama-agama lain. And it is gradually built by humanity. Dan semua ini akan dibina secara pelan-pelan berdasarkan kepada konsep kemanusiaan. Apa maksud kemanusiaan? Dia pergi tempat orang lapar. Maka kata Rasul, dia akan bawa segunung roti, dia akan bawa makanan. Kemanusiaan. Dia pergi tempat tak ada air, maka dia akan turunkan hujan. Dia akan keluarkan air daripada tanah. Ini semua konsep kemanusiaan. Dia pergi ke tempat disaster peperangan. Digambar satu hadis. Maka dia pergi ke tempat kawasan rumah runtuh. Hadis sahih, tuan-tuan. Rumah runtuh dah habis perang. Tiba-tiba dia boleh panggil harta-harta, khazanah dunia naik. Daripada runtuhan rumah-rumah itu, naik emas, naik perak, naik harta-harta dunia. Berebut-rebut orang pergi mengambil harta dunia. Dia pergi tempat-tempat sampah. Dalam satu hadis yang lain, dia pergi tempat sampah. Dia boleh tukar sampah jadi emas. Tuan-tuan rahmati Allah. Semua itu bukan hanya sekadar kita kata miracle, tapi dia datang bersama scientific facts. Bersama dengan teknologi yang terbaru. Sebab itulah pada tahun 2010, Rockefeller Foundation telah buat satu kajian berkenaan dengan future technology. Saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan pada beberapa siri yang lepas tentang Rockefeller Foundation yang telah menjadikan kajian untuk future technology. Dan inilah salah satu daripada hasil yang mereka rancang.
Iaitu kita akan nampak sihir tu bukan sihir. Sihir ni adalah teknologi. Logik. Logik. Bila kita kata logik, semua orang ikut. Tak kira lah sama ada dia itu adalah merupakan orang-orang Islam atau orang bukan Islam. Maka setelah dia mula mempengaruhi masyarakat dunia dengan teknologi sains dia, dengan sihir dia, miracle dia, misteri, dia sebut misteri, dia tak sebut miracle, dia sebut misteri. Benda yang misteri, banyak kita tak tahu, tapi benda ni ada fakta sains, tapi daripada mana tak tahu. Baik. Tuan-tuan rahmat Allah, Rasul sebut itu sihir. Maka the Christ, quote unquote, the master of wisdom, ataupun disebut Dajjal. Dajjal tadi akan bersama dengan United Nation. Maka dia akan bersama dengan kepimpinan dunia. The new religion will manifest itself through organization like Masonry and will inaugurate a new world order to be headed by the United Nation. Maka selepas dia pergi merata dunia, menjadi orang yang boleh merawat, membantu kemanusiaan seluruh dunia, maka ketika itu dia akan patah balik ke United Nation. Maka di situ the new religion will manifest. Dia akan keluar sebagai sesuatu yang menghidupkan bukan saja kepimpinan dunia, bukan saja politik, bukan saja ekonomi, bukan saja kesihatan, bukan sahaja dari sudut keperluan hidup, tetapi dia akan memimpin negara-negara yang ada. Maka dia akan memimpin dunia dengan United Nation, the third world order. Disebut apa? The new world order, iaitu an order dunia yang ketiga. At the head of several of the government of the world and the great world agencies like the United Nations agencies, semua agensi-agensi dia akan dikawal oleh kumpulan-kumpulan dia. Makna yang kita sebut tadi, daripada kalangan the world goodwill ataupun kata world server tadi, orang-orang yang berkhidmat tadi, semua akan duduk di dalam kepimpinan dia. Dia akan masukkan orang-orang dia daripada kepimpinan dunia sampailah kepada kepimpinan-kepimpinan yang bawah, dan the Christ himself will have a great deal, and Al-Masih Dajjal akan menjadi pemimpin, dan dia akan stimulating, inspiring the formation of the new world religion. Ketika dia dah menjadi United Nation, maka dia dah memimpin United Nation ataupun kepimpinan dunia, maka pada ketika itu dia akan initiate, mewajibkan orang untuk duduk dalam the new world religion. Siapa yang tak bersama dia, maka pasti akan berhadapan dengan kesusahan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menyebut di sini, tuan-tuan, saya menyebut apa yang dia rancang. Dan semua yang dirancang ini, bila kita tengok kepada apa yang Allah sebut dalam Quran dan apa yang Nabi ulas dalam hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tak jauh, dia tak lari, dia sama. Dan daripada sinilah dia akan memimpin dunia, dan kemudian selepas itu dia akan memimpin, dia akan membahagikan dunia-dunia kepada region-region. Macam kita di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di kawasan-kawasan kita akan diletak sebagai South Asia Pacific Union. South Asia Pacific Union, itu region kita. Dia dah ada region ni, dan bendera peta ni telah dilukis pada tahun 1941 ketika peperangan dunia yang kedua. Ketika peperangan dunia kedua dah one world government punya peta. Saya ada peta tu, tuan-tuan. Dan kita termasuk di kawasan kita ni akan termasuk di bawah kepimpinan Dajjal, di bawah nama South Asia Pacific and Southeast Asia Pacific Union. Sekarang kita panggil Asia Pasifik. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, apa yang saya dedahkan kepada tuan-tuan pada hari ini tak pernah didedahkan oleh mana-mana.